semua sekali 199 ataupun lebih ada lagi yang nak masuk? Ke memang nak, kalau dah tak ada saya nak unshare, saya nak stop sharing QR code kehadiran ni, saya nak share slide. Boleh je rasanya doktor. Doktor, boleh nak tengok QR. Tak sempat tadi. Nampak tak? Nampak QR tak? Ke tak nampak QR? Nampak tak? Nampak doktor. Nampak doktor. Okey. Ada lagi yang belum scan? Dah scan semua? Dah ke? Dah doktor. Dah doktor. Okey, saya stop dulu. Nanti akhir kuliah nanti saya share balik. Takut ada yang baru masuk dan tak dapat nak tu. Okey, saya share apa ni? Saya share slide. Okey, boleh nampak? Nampak doktor. Boleh. Nampak doktor. Okey, tajuk hari ni untuk malam ni adalah puasa. Yang pertama, mula-mula sekali kita tengok dulu apa dia definisi puasa. Walaupun kita dah tahu apa definisi puasa, tapi kita recall baliklah yang kita dah belajar masa sekolah menengah, masa sekolah rendah. Sekolah rendah dah belajar ni puasa ni. Okey, yang pertama dari segi bahasa. Itu menahan diri dari sesuatu seperti percakapan dan makanan. Yang kedua, dari segi istilahnya adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sehinggalah tenggelam matahari beserta dengan niat, iaitu niat puasa. Okey, puasa ni mula diwajibkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijrah. Siapa yang tinggal puasa dengan sengaja, tak ada keperluan pun, saja-saja suka-suka je nak tinggal puasa, dia itu adalah seorang yang fasik. Dan pemerintah ataupun pemimpin negara tersebut sewajarnya boleh bagi denda ataupun hukuman kepada orang yang sengaja tinggal puasa ni dengan tak bagi makanan dan minuman pada dia. Sebab dia saja-saja tak nak puasa, tinggalkan puasa, tak ada keperluan, dia tak sakit apa, dia sihat walafiat, saja je tak nak puasa. Jadi sebagai tu pemimpin boleh, tak menjadi kesalahan kepada pemimpin tu kalau dia tak nak bagi makanan ataupun minuman kepada orang tersebut. Jadi tak boleh nak marahlah dekat sebab dia dah melanggar hukum agama kan. Okey, yang seterusnya kita lihat hikmah berpuasa. Yang pertama, dapat mendidik jiwa kita sebagai seorang Muslim supaya sentiasa mengingati Allah dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, kerana hikmah puasa ni yang kedua, bulan Ramadan ni adalah bulan yang
yang mulia. Dan dalam bulan ni lah banyak kelebihan yang kita dapat. Kita buat benda wajib, kita dapat pahala. Kita buat benda sunat, kita dapat pahala. Benda-benda sunat yang sebelum-sebelum ni jarang kita buat pun, kalau kita akan buat dalam bulan puasa ni. Kalau sebelum-sebelum ni, solat tahajud, solat sunat tahajud, solat sunat witir, solat sunat tasbih apa semua kita tak buat dalam bulan biasa. Tapi bila dia tiba bulan Ramadan, dengan sendirinya kita akan buat benda-benda ni. Okey, seterusnya kalau bulan puasa ni juga mengajar kita erti untuk bersyukur. Kalau kita tak rasa susah apa semua, asyik senang je, asyik rasa kenyang je. Biasanya manusia ni bila dah senang, bila dah kenyang ada segelintir yang susah, yang tak rasa nikmat. Tak rasa nikmat dia tu. Nikmat Allah bagi kenyang kat dia tu. Sebab dia tak pernah rasa susah pun. Dia tak pernah pun rasa lapar. Tapi bila bulan puasa ni, dia rasa lapar. Dia boleh tahu rasa susahnya macam mana orang nak dapatkan makanan, tak boleh makan, orang rasa lapar tu. Jadi dengan sendirinya dia akan rasa bersyukur. Dan seterusnya yang terakhir adalah puasa ni dapat menanam rasa belas kasihan kita kepada golongan orang yang susah dan yang memerlukan. Jadi kita boleh, sebab kita dah rasa macam ni rasanya orang tak dapat makan berhari-hari. Kita sebulan je tu pun dari pagi, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari je kita rasa lapar. Tapi orang lain yang kat negara-negara yang susah tu, dia dah satu hari, berhari-hari, bertahun-tahun pun tak dapat, susah nak dapatkan makanan. Jadi dapat kita boleh menanam rasa belas kasihan dekat mereka. Okey, yang seterusnya, macam mana nak tahu masuknya bulan Ramadan tu? Yang pertama, melalui kita tengok anak bulan. Kalau anak bulan tu kelihatan pada hari terakhir bulan Syakban, maka esoknya kita kena puasa. Tapi kalau tak nampak anak bulan Syakban tu, anak bulan Ramadan pada hari terakhir Syakban, kita kena cukupkan bilangan Syakban selama 30 hari. Biasanya orang tengok anak bulan tu pada malam hari yang ke-29 tu kan. Malam 30 tu. Kalau nampak, puasa. Kalau tak nampak, cukupkan 30 hari untuk bulan Syakban. Yang ni biasa dah dekat Malaysia kita kan, hari yang ke-29 Syakban tu. Semua orang, kalau yang dapat pergi sertai tempat orang tengok anak bulan tu pun dia buka sekarang ni kan, boleh pergi tengok. Okey, seterusnya syarat-syarat wajib puasa Ramadan. Pertama, Islam. Kedua, mukallaf, iaitu baligh dan berakal. Ketiga, tiada haid dan nifas, ini bagi wanita. Dan yang keempat, dia tu tidak gila ataupun tidak pengsan sepanjang hari. Kalau cukup syarat-syarat wajib ni, maka orang tu wajib berpuasa. Kalau dia tak puasa, maka berdosalah dia. Okey, seterusnya kita tengok uzur yang membolehkan seseorang yang berpuasa itu untuk berbuka puasa. Ataupun yang membolehkan dia tak perlu untuk berpuasa. Yang pertama, sakit yang boleh memudaratkan jika berpuasa. Kalau dia puasa, dia sakit. Kalau dia puasa, boleh menyebabkan jadi sesak nafas ke, boleh menyebabkan kematian ke. Jadi boleh untuk dia berbuka. Yang kedua adalah bermusafir sepanjang hari.
tidak kurang dari 85 km. Kalau 85 km, lebih daripada 85 km, dibolehkan untuk dia berbuka puasa. Tapi sekarang ni, kalau dulu, musafir, jalan kaki, naik unta, naik basikal, kan? Jadi sekarang ni dah ada kapal terbang, dah ada flight, jadi tak terasa sangatlah letih tu naik flight. Jadi lebih baik dia berpuasa. Tapi kalau dia nak berbuka puasa pun dibolehkan, sebabnya dia dah di dalam kategori musafir tu. Okey, yang seterusnya adalah tidak mampu untuk berpuasa. Kalau orang tua ke apa, sakit ke, maksudnya dia tak ada kudrat untuk berpuasa, jadi dibolehkan untuk dia berbuka. Ini dikira dalam kategori uzur yang boleh seseorang itu berbuka puasa pada bulan Ramadan. Okey, seterusnya kita tengok rukun puasa. Yang pertama, niat puasa Ramadan pada setiap malam. Ini biasa kita buat. Sepanjang 30 hari di bulan Ramadan tu, kita akan niat setiap malam. Bangun sahur apa semua kan. Sebelum tidur, sebelum bangun sahur tu, kita dah niat dah. Kemudian kita bangun sahur pula. Okey, yang seterusnya adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Contohnya, daripada makan dan minum. Dan juga perkara-perkara lain yang boleh membatalkan puasa. Nanti lepas ni kita tengok. Okey. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, tentulah makan dan minum. Kalau dia makan dengan sengaja, contohnya dia nampak makanan, wah sedapnya makanan tu, nasi Arab, pizza ke apa kan, dia pergi makan sengaja. Dia tahu dia puasa tapi dia pergi makan. Jadi maka puasa dia tu batal. Tapi kalau tak sengaja, dimaafkan. Walaupun bila dia sedar, dia dah makan banyak dah sampai kenyang dah. Kemudian dia pun tinggal, hari ni puasa lah. Jadi dimaafkan. Jadi bila dia dah sedar dia puasa tu, dia kena berhenti lah. Jangan bila sedar dah dia puasa tu, dia terus makan lagi. Itu batal lah puasa dia, sebab dia dah tahu dia puasa. Tapi dia pergi makan lagi, sambung lagi makan. Itu dah kira dah sengaja lah. Yang sebelum tu memang tak sengaja. Tapi dah sedar tu, pergi makan lagi, sambung lagi makan. Kira batal dah lah puasa dia, sebab dia dah sengaja dah. Okey, yang kedua adalah sampai sesuatu ke dalam rongga badan melalui saluran badan yang terbuka. Contohnya, mulut, telinga, hidung, tubul dan dubur. Dan dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau tertelan air ketika berwuduk, contohnya, masa kita basuh muka, masa kita berkumur, tertelan sedikit, dimaafkan jika tidak berlebih-lebihan. Tapi kalau memang dia sengaja nak minum air masa berwuduk tu, yang tu dah sengaja lah tu. Jadi batal puasa dia sebab dia dah sengaja. Walaupun ketika tu dia nak ambil air wuduk. Sebab memang dia sengaja minum. Bukan tertelan, tapi minum. Okey, yang seterusnya adalah muntah dengan sengaja. Kalau tak dapat nak tahan muntah tu, dimaafkan. Kalau tertelan pun, tertelan dengan tidak sengaja, contohnya dia nak muntah, kemudian dia tertelan sedikit muntah dia tu. Jadi dimaafkan sebab tak sengaja. Okey, seterusnya adalah bersetubuh dengan sengaja walaupun tidak keluar air mani. Ini bagi pasangan suami isteri lah. Yang seterusnya adalah mengeluarkan air mani. Dimaafkan jika ia terkeluar ketika sedang tidur. Kalau tidur memang kita tak sedar kan. Jadi dimaafkan. Tapi kalau ketika sedar, bukan ketika tidur, dia sengaja, maka puasa dia hari itu batal. Yang seterusnya adalah haid dan nifas. Okey, ini bagi wanita
kalau datang haid ataupun nifas pada hari tersebut, jadi dia kena ganti. Berapa hari yang dia tinggal, berapa hari yang dia datang haid tu, kalau seminggu 7 hari, 7 hari. Kalau 10 hari, 10 hari lah dia kena ganti puasa dia. Okay, yang seterusnya adalah gila dan murtad. Okay, mereka ni tidak mempunyai, sebabnya orang yang gila ataupun orang yang murtad tidak mempunyai kelayakan untuk melakukan ibadah. Dah murtad dah keluar daripada Islam. Syarat utama puasa tadi kan Islam. Bila dah murtad, dia bukan Islam, jadi tak perlu lah puasa, batal lah. Puasa batal je puasa dia. Orang gila pun sama. Tiba-tiba hari tu dia jadi gila ataupun dia pitam. Jadi batal. Pitam sepanjang hari, tak sedar sepanjang hari. Dan dia ataupun dia gila. Hari dia dah puasa dah sehari 2 hari, hari yang ketiga tu gila, datang jadi gila. Jadi batal puasa dia. Okey. Seterusnya boleh setakat ni, boleh faham. Nanti kalau ada apa-apa soalan, kita buka tak jawab lepas ni. Boleh Boleh dah. Boleh Doktor. Okey, seterusnya kita tengok adab ketika berpuasa. Yang pertama, mempercepatkan berbuka. Yang kedua, kena bersahur dan kena melewatkan sahur. Contoh imsak pukul berapa. Jadi nak dekat-dekat imsak tu. Tapi janganlah seminit 2 nak azan, nak imsak, nak azan tu baru nak bersahur. Itu lewat sangat. Okey, seterusnya adalah meninggalkan percakapan yang buruk. Yang ke-5, mandi wajib sebelum sahur jika berkesempatan. Okey, ini bagi orang yang berjanabah lah. Orang yang berjunub. Yang ke-6, tidak berbekam. Tak boleh. Adab dia tidak berbekam. Sebabnya kalau berbekam, biasanya kalau berbekam badan akan jadi lemah apa semua tu. Jadi disarankan supaya tidak berbekam lah pada hari kita berpuasa tu, di bulan kita berpuasa. Okey, yang seterusnya, adab yang seterusnya, berdoa ketika berbuka, memberi makan orang yang berbuka, dan memperbanyakkan sedekah, baca Al-Quran dan memahami makna Al-Quran. Baca dan memahami. Itu kita tadabbur Al-Quran. Okey, itu adalah adab-adab ataupun sebahagian. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi ini adalah yang paling utama lah. Adab-adab ketika berpuasa. Okey. Kita teruskan, kita tengok pula bagi orang yang tinggal puasa bulan Ramadan, contohnya orang yang uzur tadi, orang yang ada keuzuran yang dibolehkan untuk berbuka tadi, dia kena ganti puasa dia. Yang pertama, kalau dia sakit dan musafir, kalau dia tak ganti dengan sengaja sehingga masuk Ramadan tahun hadapan, hukum dia berdosa dan dia wajib membayar fidyah bagi setiap hari 1 cupak makanan. Contoh, tahun ni dia tinggal 10 hari berpuasa. Kemudian nak sampai Ramadan tahun depan tu, dia tak bayar, dia tak ganti pun puasa dia. Sengaja tak ganti, saja tak nak ganti, tak nak puasa. Jadi hukum dia tu dikira berdosa dan dia kena bayar fidyah lah. 10 hari tu 10 satu hari 1 cupak, maksudnya 10 cupak beras, 10 cupak makanan dia kena bayar. Kalau sekarang ni kalau kita bayar fidyah, kita pergi pusat zakat tu kan, harga kita akan bayar duit. Harga 1 cupak beras tu berapa,
Jadi kali dengan 10, dapat berapa amount untuk 10 cupak tu, kita bayar. Dan seterusnya, jika sakit berterusan sehingga tahun berikutnya, tak perlu bayar fidyah. Contoh dia sakit daripada tahun ni, dia sakit tahun depan sampai Ramadan tahun depan pun, dia sakit juga, jadi dia tak perlu bayar fidyah. Yang situasi yang seterusnya, yang ketiga, jika mati dan tidak sempat ganti. Kalau orang tu tak sempat nak ganti puasa dia dan dia mati, kalau tidak sengaja, diampunkan. Jika sengaja, contohnya memang tidak sengaja ni maksudnya dia nak ganti puasa dia tu. Tiba-tiba kena heart attack dan mati. Jadi dia tak sempatlah nak ganti. Jadi itu diampunkan. Tapi kalau memang dia kata tak nak gantilah tahun ni, puasa tahun ni, nak bayar fidyah aje. Kan, biarlah berdosa pun kena bayar fidyah aje, tak payah puasa. Itu dia sengaja. Jadi kerabat yang terdekat dia tu sunat untuk gantikan puasa dia. Selama mana dia tinggal puasa tu, kerabat dia sunat. Kalau kerabat dia tak nak ganti, dia boleh bayar itulah fidyah lah untuk orang yang mati, si mati tu, sebab dia kira hutang juga itu. Okay, jika tiada yang menggantikan, wajib dikeluarkan fidyah dari hartanya. Maksudnya sebelum dikeluarkan dibahagikan harta pusaka dia tu, faraid dia tu, tolak siap-siap. Ni berapa ni, 1,000 contoh. 1,000 ini untuk bayar fidyah sebab dia tak ganti puasa hari tu. Kena tolak siap-siap daripada, barulah boleh bahagi, clear semua hutang apa semua. Termasuklah hutang puasa ni, barulah boleh bahagi harta si mati tersebut. Okey, itu kalau tak ada orang yang ganti. Kalau ada orang yang ganti, gantilah, tak perlu bayar fidyah. Okey, seterusnya, orang tua dan pesakit yang tiada harapan sembuh. Kalau orang yang macam ni, dia wajib bersedekah secupak makanan untuk setiap hari. Maksudnya setiap hari yang dia tinggal puasa tu lah, berapa hari dia tinggal puasa. Kalau dia tinggal sebulan lah 30 cupak. Okay, yang kedua, wanita hamil dan menyusukan anak. Okay, ada dua situasi kat sini. Yang pertama, kalau dia berbuka kerana takut mudarat diri sendiri, dia kena ganti je puasa dia. Okay, situasi yang kedua, dia berbuka, wanita hamil dan menyusukan anak tu, dia berbuka sebab dia takut mudarat kepada anak dia. Jadi dia takut kalau dia puasa, nanti anak dia tak dapat minum susu ke, ataupun kandungan dia tu ada masalah ke. Jadi dia kena ganti puasa dia dan dia kena bayar fidyah. Dua hukuman, dua denda yang dia kena buat. Itu untuk wanita yang hamil dan wanita yang menyusukan anak. Okey, seterusnya kita tengok kafarah dalam bulan puasa. Kafarah ni untuk orang yang bersetubuh dalam bulan puasa dengan sengaja lah. Dia bersetubuh dengan sengaja dan dia juga tidak berada dalam keadaan musafir. Okey, pertama, apa yang perlu dibuat? Yang pertama, kafarah ni wajib bagi suami. Suami yang kena keluarkan kafarah. Apa dia kafarahnya? Yang pertama, memerdekakan seorang hamba. Okey, kalau dia tak ada hamba, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Contoh dia dah puasa dah 10 hari. Kemudian hari yang ke-11 tu dia tak puasa. Tak jadi. Kena start semula. Kena start satu balik. Sebab dia kata 2 bulan berturut-turut. Jadi 60 hari berturut-turut. Tak boleh berhenti. Tak boleh ada gap kat situ. Kena berturut-turut. Kalau ada berhenti sehari ataupun 2 hari, berhenti sehari je. Kena start satu balik. Dia tak kira dah yang dia dah puasa dah 10 hari sebelum ni.
Okey, kalau tak mampu nak puasa, dia boleh beri makan 60 orang miskin dengan kadar 1 cupak 1 orang untuk setiap orang. Jadi 60 cupak lah. 60 orang. Kafarah akan berulang untuk setiap hari dilakukan kesalahan. Contoh, dia dia bersetubuh dengan isteri dia tu dengan sengaja sehari 2 hari. Kalau 2 hari, jadi kena double lah, kena ulang lah untuk setiap hari yang dia buat kesalahan tu. Kalau sehari, kalau dah tinggal dah sehari tu kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 hari, jadi berapa? 4 bulan. Kan? Assalamualaikum doktor. Ya. Nak tanya, yang puasa 2 bulan berturut-turut tu, kan dia tak boleh terlepas walaupun 1 hari kan? Andai kata bila mana dia puasa 2 bulan berturut-turut tu, ada 1 hari tu jatuh pada bulan yang diharamkan untuk berpuasa. Bulan yang diharamkan untuk berpuasa? Hari yang diharamkan untuk berpuasa. Hari maksudnya kat sini jangan dia puasa. Contohnya 30 Syaban, 15 Syaban ke macam mana? Macam 1 Syawal ke, soal gitulah. Janganlah puasa. Maksudnya dia kena cari bulan yang jangan dia puasa dalam bulan. Kalau bulan kan kita puasa Ramadan. Kemudian Syawal, 1 Syawal tu, 2 Syawal dah boleh start dah puasa. Jadi janganlah dia start puasa hari raya. Memang 1 Syawal tu haram dah puasa. Kan? Hari yang kedua, 2 Syawal tu dah boleh dah start puasa. Ataupun hari raya haji. Hari raya haji pun. Tapi kalau kita dah start dalam Syawal tu, pergi ke Zulhijjah tu, berapa bulan dah kat situ. Dah banyak bulan dah. Dia kena itulah, kena pandai lah cari waktu. Jangan puasa dalam bulan apa yang ada hari Syawal, 1 Syawal, 30 Syaban. Kalau tak, dia akan berulang kan. Kafarah berulang untuk setiap hari dilakukan kesalahan. Jadi dia akan start kena tu. Boleh? Faham? Boleh doktor. Okay, faham Biasanya 1 Syawal tu orang tak puasa. Orang memang hatta 6 Syawal pun, 2 Syawal tu orang tak puasa lagi. 3 Syawal tu nak raya lagi kan. Sebulan bulan puasa tu pun. Sebulan bulan Syawal tu pun ada yang tak start lagi puasa. Dia tak ambil pun sunat 6 Syawal tu. Tapi kalau dia dah start, jangan start 1 Syawal. 1 Syawal memang haram berpuasa. Startlah 2 Syawal ataupun bulan yang seterusnya. Jangan bagi sampai bulan yang hari yang yang diharamkan berpuasa tu. Okey, seterusnya boleh boleh teruskan? Boleh faham Boleh doktor. Okey, kita teruskan puasa sunat. Biasanya pada hari Arafah, ini bagi orang yang tidak mengerjakan haji 9 Zulhijjah. Kalau orang yang buat haji tu tidak disunatkan untuk dia berpuasa sebab dia dah berada di Arafah pada hari itu. Dia yang tidak berada di Arafah, maksudnya orang yang tak buat haji tu sunat untuk dia berpuasa. Okey, seterusnya pada 9 dan 10 Muharram. Ni adalah
2 hari bagi membezakan puasa dengan orang Yahudi. Disunatkan puasa 2 hari ni. Sebabnya orang Yahudi dia akan puasa 1 hari je, 9 Muharram ataupun 10 Muharram. Tapi kita nak bezakan dengan orang Yahudi, kita puasa 2 hari. Yang seterusnya adalah puasa setiap Isnin dan Khamis. Hari ini kerana hari ini hari ditayangkan amalan dan puasa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah selalu buat puasa hari setiap Isnin dan Khamis. Yang 9 dan 10 Muharram tu pun kalau kita puasa pada hari ini akan menghapuskan dosa kita setahun dosa kita. Tapi tengoklah dosa macam mana. Kalau dosa besar itu kena bertaubat betul-betul. Taubatlah baru Allah terima. Tu pun kita tak tahu lagi sama ada Allah terima ataupun tidak. Tapi walau bagaimanapun kita kena bertaubat. Kena minta ampun juga. Walaupun kita tak tahu dosa kita tu hapus ke tak. Tapi kita kena bertaubatlah, minta ampun daripada Allah. Jangan tak payah puasa puasa tak payahlah ni sebabnya bukannya tahu pun Allah terima ke tak terima kita punya taubat tu kan. Tak boleh. Kena minta ampun. Kena bertaubat juga. Okey, seterusnya adalah puasa 3 hari pada setiap bulan, iaitu pada 13, 14 dan 15. Contoh setiap bulan Muharram, Safar, Syawal, setiap bulan 13, 14, 15 setiap bulan. Ini afdal. Dinamakan sebagai hari bid. Kerana pada 13, 14, 15 ni adalah hari bulan mengambang. Bila 15 hari bulan tu, 14 malam 15 tu kan kita tengok bulan dah jadi bulan purnama kan. Bulat, cantik je bulan tu. Sebab itulah afdal untuk kita puasa pada 13, 14 dan 15. Okay, seterusnya adalah puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Ni afdal sehari setelah hari raya. Maksudnya kita raya sehari, 1 Syawal kita raya, 2 Syawal tu kita dah start dah puasa untuk 6 hari dalam bulan Syawal. Itu yang afdal. Tapi boleh je nak puasa bila-bila masa asalkan dalam bulan Syawal. Contohnya kalau kita nak raya seminggu, kita nak raya, okey hari yang ke-8 boleh dah start puasa. Ataupun hujung-hujung Syawal sana. Sebab biasa hari raya kan banyak rumah terbuka, apa jemputan tu sana sini kan. Okey, itu adalah puasa sunat. Kita tengok pula puasa makruh. Contohnya puasa hari Jumaat je. Makruh hari Jumaat sehari je kita puasa. Ataupun puasa hari Sabtu sahaja. Ataupun puasa hari Ahad saja. Dalam seminggu tu kita puasa hari Jumaat. Ataupun kita tak puasa hari Jumaat, kita puasa hari Sabtu je. Ataupun tak nak puasa, nak puasa hari Ahad je. Tak boleh. Itu adalah puasa tu puasa yang makruh lah. Ataupun puasa sepanjang tahun. Tak ada pun time dia tak puasa. Puasa je. Sepanjang tahun. Itu makruh. Okey. Kita lihat pula puasa yang haram. Hari yang haram berpuasa. Itu puasa pada 2 hari raya. Itu hari raya puasa dengan hari raya haji. Hari yang pertama tu lah puasa. Hari raya tu sehari je sebenarnya. Hari raya pertama tu 1 Syawal. Kalau hari raya haji 12 Zulhijjah kan. 13 Zulhijjah. Itu haram. Ataupun puasa pada 3 hari Tasyrik. Yang ni pun haram juga. Kita puasa pada hari Tasyrik. Ataupun kita puasa pada hari Syak. Maksudnya kat sini ni kita start puasa tu pada hari Tasyrik, pada hari Syak. Tapi kalau kita dah start awal kemudian sampai pada contoh tarikh tu
sampai pada hari Syak. Kita dah start awal dah. Tapi tarikh yang hari yang ke-10 ke-11 jatuh pada hari ni tak apalah, tak kira haram sebab dah mula awal lagi. Tapi kalau memang mula baru nak start, tak boleh lah, dikira hari pertama tu. Okay, puasa pada setengah akhir bulan Syakban kecuali bagi orang yang selalu berpuasa. Contoh dia dah selalu puasa Isnin, Khamis. Tiba-tiba 15 Syakban tu sampai 15 Syakban dia puasa juga. Yang tu tak apa. Tapi kalau orang tu sebelum-sebelum ni bulan-bulan lain dia tak puasa pun sunat. Tapi bila sampai bulan Syakban, 15 Syakban tu dia nak puasa. Itu haram sebab dia baru nak mula. Jadi puasa dia tu diharamkan. Okey, seterusnya adalah iktikaf. Biasanya iktikaf ni pada bulan bulan puasa lah kan, bulan Ramadan lah orang beriktikaf di masjid. Okey, maksud iktikaf ni berada dalam masjid dengan niat tertentu. Hukumnya adalah sunat pada setiap waktu, lebih digalakkan dalam bulan Ramadan dan dia dikira sunat muakkad pada 10 akhir Ramadan. Tapi dia akan jadi wajib jika seseorang itu bernazar. Dia bernazar nak beriktikaf di masjid. Jadi wajiblah hukum dia sebab dia dah bernazar, dia kena tunaikan nazar dia tu. Okey, syaratnya niat dan berada dalam masjid serta suci daripada hadas besar. Iktikaf akan terputus jika seseorang itu keluar dari masjid tanpa ada keperluan dan dianggap tidak putus jika sebaliknya. Kalau dia keluar je daripada masjid, contoh nak pergi tak ada apa-apa keperluan saja nak keluar, boring dah duduk kat dalam masjid, jadi iktikaf dia tu dah terputus lah. Tapi kalau dia contoh toilet masjid duduk kat luar kan, dia nak pergi toilet ke apa, yang tu tak mengapa. Sebabnya ada keperluan dia, tidak dikira terputus. Tapi kalau saja dia nak keluar, nak pergi jalan-jalan ke apa, IOI ke apa ke, yang tu dikira sebagai terputus lah. Okey, seterusnya adalah adab beriktikaf. Yang pertama, bila kita beriktikaf ni kena banyak berzikir kepada Allah, berpuasa. Seterusnya berada dalam masjid yang melakukan solat Jumaat. Maksudnya masjid tu masjid yang orang buat solat Jumaat lah. Kalau dia iktikaf kat surau ke, tapi surau tu bukan surau yang dibuat Jumaat, tidak termasuk dalam adab beriktikaf lah. Sebab tak kira, bukan tempat orang buat solat Jumaat kan. Okay, seterusnya adalah tidak bercakap kecuali perkara yang baik. Duduk dalam masjid nak iktikaf, tiba-tiba mengumpat pasal orang. Yang itu tak boleh lah sebab mengumpat tu benda yang tak baik. Okey, seterusnya perkara yang membatalkan iktikaf. Yang pertama, bersetubuh. Yang kedua, keluar dari masjid tanpa keperluan. Yang ketiga, murtad, mabuk dan gila. Kalau tiba-tiba di tengah sedang beriktikaf tu, dia murtad. Jadi batal lah iktikaf dia. Macam puasa juga. Tiba-tiba murtad. Ataupun gila. Ataupun mabuk. Batal. Haid dan nifas juga membatalkan iktikaf. Hari yang dia hari kedua, ketiga dia dah iktikaf dah. Tiba-tiba hari ketiga dia iktikaf tu, haid dan nifas datang haid bagi perempuan. Jadi iktikaf dia pada hari tu terbatal. Okey, dah tamatlah berkaitan dengan puasa. Okey, ada apa-apa persoalan? Nak tanya, boleh kita sama-sama bincang. Doktor.
Kenapa Ya. kalau puasa hari Jumaat saja ataupun Sabtu saja ataupun Ahad saja tu makruh? Makruh sebab dia menyamai orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Sebab mereka tu dia puasa hari tu je. Jadi kita tak nak sama dengan mereka. Baik. Saya doktor. Okay. Okay, ada lagi? Doktor, Hmm. nak confirmkan balik pasal assignment tu boleh tak yang poster tu? Nak minta confirmation pasal topik. Kan kita orang kena buat pasal nasihat kan? Lepas tu yang topik tu kita orang pilih sendiri. Memang pilih sendiri ke ataupun doktor ciptakan tajuk tu kita orang pilih ke macam mana? Masa briefing hari tu Dr. Nazir kata pilih sendiri kan asalkan kait dengan Asalkan dia macam berkisar dengan munafat je kan? ya. Tak kisahlah topik apa ataupun isu apa asalkan berkaitan dengan munakahat. So doktor, terima kasih. Okay. Okay, ada lagi? Saya share kehadiran lah sementara tu. Ada yang tak scan lagi, boleh scan. Nota ni, slide ni boleh tengok dekat apa ni UKM Polio ada kat Dr. Nazir dah upload dah dekat dalam UKM Polio tu. Dia rujuk kat situ. Ada lagi soalan? Doktor dengar ke? Boleh tu sikit tak tenggelam. Ya. Kalau kafarah tu yang henti puasa selama 2 bulan tu suami isteri ataupun suami je? Suami je. Suami je yang kena denda. Isteri tak kena. Semua tu kafarah tu suami sahaja yang kena buat. Okay. Doktor. Ya. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Ya. Saya nak tanya, malam ni saya ada kelas citra yang clash dengan kelas fiqh ibadat ni. Dia minta surat tanda tangan daripada doktor. Jadi saya nak minta tanda tangan tu melalui email ke? Boleh. Saya Nanti email kat saya surat tu, saya sign. Kelas citra apa? Subjek apa? Silat doktor. Silat. Saya hantar melalui PDF atau Word doktor? Boleh je nak Word, PDF pun boleh. Boleh je. Mana-mana. Okey, baik doktor, terima kasih. Sama. Okay, siapa lagi tadi ada dengar? Ada yang nak tanya tadi? Doktor,
Yang kalau yang suami isteri berjunuk siang, kalau suami dia kena buat kifarah, kalau isteri dia kena ganti puasa macam biasalah. Tapi isteri tak kena denda apa-apa pun semua. Sebenarnya kalau yang kafarah tu yang kena ganti tu sebab sengaja tinggal apa semua. Untuk yang tu macam tu lah. Kena ganti, tambah lah. Kalau sehari lah isteri dia kena tu ganti puasa. Tapi kalau suami dia kena 2 bulan berturut-turut. Yang kafarah tu suami. Bagi makan orang miskin ke apa kan kalau tak mampu nak puasa. Doktor, Kalau suami dia tiba-tiba mati? Suami dia tiba-tiba mati. Tak sempat nak bayar kafarah. Dia sempat separuh je. Sempat separuh tu dikira itulah sebab memang dia dah ganti dah separuh tiba-tiba mati, kita tak bukannya kita sengaja kan. Yang tu tak itulah. Ataupun boleh biasanya yang tu kalau di pusat zakat saya rasa dia akan suruh bayar bagi makan orang miskin tu sebagai ganti sebab dia kena kena bayar, kena release jugalah dia punya hutang tu. Okey doktor, terima kasih. Doktor, saya nak tanya. Kafarah dalam puasa untuk beri makanan 60 orang miskin tu nak bagi dalam masa sehari ke macam mana? 60 orang miskin tu 60 cupak. Contohnya kalau dia tadi kan yang last kali tu dia kata kafarah akan berulang mengikut hari kan. Kalau dia sehari 60 orang miskin satu hari. Kalau dia buat benda tu 2 hari, 2 hari lah dia kena bagi makan orang miskin, 60 orang miskin tu. Tapi satu cupak seorang. Jangan 60 dia cari 60 orang miskin, lepas tu dia bagi 5 cupak aja. Tak boleh, dia kena satu cupak seorang. Maksudnya 60 cupak lah. Satu hari tu. Oh, faham. Terima kasih doktor. Sama. Kalau puasa pun sama. 2 bulan berturut-turut untuk satu hari kesalahan dia. Okey. Ada lagi yang lain? Doktor, saya nak tanya, macam mana kan kalau kita kenal lah seseorang tu tapi dia dah tua lah. Tapi dia tak puasa, dia tak solat sebab ada something yang terjadi kat dia. Sebab tu dia tak solat. And macam mana urusan dia tu dengan Allah? Maksudnya dosa pahala dia tu macam tu. Sebab dia dah tua dah. Tapi memang dia tak solat, tak puasa dan sebagainya lah. Dia tak solat, dia tak puasa tu sebab dia sakit ke memang dia memang dia tak nak solat, tak nak puasa ke macam mana? Dia tak uzur pun tapi ada kejadian yang membuatkan dia tinggalkan benda tu terus. Contoh kejadian tu apa dia? Accident ke apa dia? Apa dia kejadiannya? Contoh macam sebab ni orang tanya kat saya. Lepas tu contoh dia tengah solat kan. Tiba-tiba dia ternampak ular ke sebagainya macam tu lah. Macam tu lah. Maksudnya dia trauma lah dengan benda tu. Dia takut macam ada orang hantar something kat dia macam tu. So terus dia tinggalkan benda tu. Dia tak pasti sama ada pegangan dia tu macam mana macam tu lah. Sepatutnya kalau dia nampak benda macam tu, nampak ular ke apa, patutnya lagilah kena solat, kena puasa kan, takut seksaan mungkin lah tu. Tapi kalau dia
Dia takut dia trauma sebab kena pergi berubat lah, buang ke apa ke, tapi dia kena lawan lah, jangan tinggal terus macam tu. Kalau dia memang sengaja sebab takut trauma. Dia takut trauma, takut dengan ular lagi pada takut pada ni dah masuk bab. Nanti orang kata tu pula kan. Takut ular lagi pada takut Tuhan. Sepatutnya macam tu lah, kena takut dekat Allah lagi lah. Kita dosa pahala Allah yang tentukan, bukannya ular tu kena lawan lah maksudnya. Walaupun benda tu mungkinlah kena apa buatan, kena sihir ke apa, memanglah orang akan hantar suruh kita tinggal benda, tapi kita kena usaha, kena berubat lah, kena lawan, jangan biar ikut je sampai kan memudaratkan diri kita sendiri sampai tak solat tak apa. Tak boleh lah. Doktor, macam mana kita nak tegur orang macam tu sebab dia lagi tua daripada kita kan. Dia tua tu memang jauh beza sangat lah macam tu. Kalau macam mana kena tegur, kena cakap elok-elok lah dengan dia, tanya dia dengan cara hikmah, ataupun boleh minta orang yang lebih yang lebih dewasa lagi, ataupun orang yang lebih tu lah rapat dengan dia ke, macam mana cakap slow talk dengan dia kan, cakap suruh dia pergi berubat ke apa. Memanglah kalau orang macam tu, kalau kita tegur, kita cakap direct macam tu, dia akan marah lah, dia kata apa susah kan, dia akan keluar lah perkataan-perkataan yang tak tu, kita nak ambil tahu dia apa semua kan. Kalau boleh slow talk dengan dia, slow talk, bagi tahu elok-elok. Kalau tak dapat, minta tolong siapa-siapa yang kita rasa boleh pergi, yang dia boleh dengar nasihat orang tu. Terima kasih doktor. Doktor nak tanya. Ya. Okey. Puasa syak kan dia kategori dalam puasa yang haram. Macam mana kalau saya tanya hukum dia syak ni kan macam kita syak kita buat waktu hujung-hujung bulan Syakban yang mana kita tak tahu bila datangnya Ramadan. Contoh kalau situasi ni dia berlaku dekat perkampungan yang hulu yang dalam-dalam kan, yang tak tahu berita anak bulan bila semua tu kan. Okay, ni situasi dia syak itu bulan Ramadan. Tapi dia puasa lah. Tapi sebenarnya itu bukan bulan Ramadan. Maksudnya bulan Ramadan tak sampai lagi. So, jadi saya nak tahu dia punya tu kan tergolong dalam puasa haram. Saya nak tahu apa hukum dia. Dalam kampung tu mesti dia ada dia punya, bukannya dia seorang je tinggal dekat kampung tu kan, walaupun pendalaman. Dia ada ketua kampung, ada surau, ada ustaz apa semua kat dalam tu kan. Jadi dia, kalau dia tu sebagai orang yang tu, dia tak boleh pandai-pandai ikut suka hati dia lah, walaupun sebab dia, walaupun kita kata dia berada dalam perkampungan yang pedalaman yang susah nak dapat info apa semua tu, tapi kecuali lah dia terputus hubungan, dia seorang-seorang je dekat kampung tu, tak ada orang lain, yang tu dimaafkan lah sebab dia tak dapat info, tak tahu kan. Cumanya tapi bila dia dah tahu, dia dah buat kiraan, sepatutnya kalau dia tak tahu macam tu, kita kena guna kiraan tadilah, cukupkan 30 hari bulan Syakban tu, walaupun orang yang kat luar tu dah puasa dah sebenarnya. Dia sebab dia tak dapat tu, dia kena cukupkan 30 Syakban tu. Kalau dia memang tak tahu, tak ada info apa, satu kampung tu tak ada info, satu kampung tu puasa pada hari tu, yang tu dimaafkan lah sebab tak dapat info. Tapi biasanya kalau ni dia akan, walaupun pedalaman kita kata ada yang orang yang tahu di dalam kampung tersebut. Jadi dia kena ikut orang yang tahu tu. Kalau memang tak ada orang yang tahu, dimaafkan untuk satu kampung tu. Sebab memang dia terputus hubungan, tak ada info, tak ada apa semua kan. Tidak dikira sebagai itulah. Tapi kalau dia tahu, dia dah kira dah bulan tu kan. Dia dah kira dah okey.
dia pergi puasa juga, tak boleh lah. Dia kira haram lah puasa dia tu. Sebab dia dah tahu, dia dah kira dah. Kalau dia memang dia rasa, ini berapa bulan dia syak, itu dimaafkan. Baik, faham. Terima kasih, Doktor. Okay. Doktor nak tanya. Saya macam pernah dengar dulu ada hadis kata sahur tu kalau azan masih berkumandang still boleh makan. Sahur. Kalau azan dah berkumandang, dah masuk apa ni? Muazzin dah azan, dah start azan, tak boleh makan dah. Kita kena berhenti walaupun waktu tu kita tengah makan, dengar je azan, terus kena berhenti. Jangan kita sambung lagi makan. Itu batal lah puasa kita itu, tak dikira berpuasa lah. Yang dia kata yang tu mungkin sebab dia setengah-setengah tempat waktu sahur dia akan sebelum masuk waktu subuh tu, bila waktu imsak tu dia azan pertama tu menandakan dah masuk imsak. Jadi waktu tu bila imsak tu sepatutnya kita dah berhenti makan, tapi boleh lagi makan sebab tak masuk subuh lagi. Tapi kalau dah masuk azan yang kedua tu still kita makan lagi, tak boleh lah, puasa kita kira batal lah. Itu sebab dah masuk azan. Kita tengok situasi uruf tempat tu. Kalau biasa bulan Ramadan dia azan 2 kali, jadi azan pertama tu sebelum nak masuk azan yang kedua tu boleh. Kalau kita tengah makan ataupun kita tak makan lagi ke, kita nak ambil untuk sunat sahur tu kan, boleh untuk azan pertama. Tapi kalau azan yang kedua kita makan juga, tak boleh lah. Sebab dah masuk waktu subuh. Kalau masuk waktu imsak tu waktu untuk kita berjaga-jaga sebelum masuk waktu subuh. Jadinya even kalau tengah mengunyah lepas azan tu tertelan pun tak boleh ke? Kena keluarkan juga makanan tu. Tengah mengunyah tu dah tengah azan tu, berhentilah kunyah tu, jangan telan lah. Tapi kalau yang dah tertelan tu dikira dimaafkan lah sebab kita dah kunyah dah telan. Kalau yang masih ada lagi dekat dalam mulut tu, kena keluarkan lah, kena berhenti lah. Itu yang lebih baik lah. Kalau telan juga sebab dah masuk waktu azan subuh tu dah tak boleh dah makan. Kalau kita makan juga walaupun tu dikira macam sengaja lah. Kalau kita tak sengaja, contohnya kita tak dengar bunyi azan, tapi bila tengok jam dah subuh, makanan tu dah habis dah, kita telan apa semua, tu tak apa. Tapi kalau makanan tu still lagi, baru kita nak suap, makanan tu still lagi ada dalam mulut kita, kena berhenti, kena keluarkan lah. Tak boleh lah nak telan sebab kita dah tahu dah benda dah masuk. Kalau kita tak sedar, tak sengaja, tak apa. Okey, boleh? Boleh, terima kasih. Maksud hadis tu dia kata walaupun azan boleh makan lagi, maksudnya azan yang pertama, azan yang orang azan untuk waktu imsak tu. Tapi kalau azan subuh dah kena stop, tak boleh makan dah. Dia kena tengok lagi penjelasan hadis tu. Dia tak boleh tengok matan tu saja, kena tengok penjelasan kepada matan hadis tu. Syarah dia. Okey, ada lagi.
Ada lagi? Tak ada Ustazah. Tak ada dah. Boleh jelas boleh faham bab puasa ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Nanti kalau ada apa-apa boleh je tanya dekat dalam grup Telegram tu kalau ada muskil apa ke nanti lepas ni kan. Okey, semua dah scan QR kehadiran? Dah doktor. Okey. Kalau macam tu kita berhenti untuk hari ni, kita tangguh dulu, kita berhenti setakat ni dulu. Tajuk puasa kita sambung lagi minggu depan dengan tajuk yang seterusnya. Minggu depan hari Isnin jam 12 macam biasalah kalau tak ada apa-apa pengumuman. Kalau ada apa-apa perubahan ke saya akan bagi tahu dekat dalam grup. Kalau tak ada apa-apa dekat dalam grup tu maksudnya hari seperti biasa je lah kita punya kuliah. Okey, terima kasih semua untuk malam ni. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.